Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran sejarah kita dengan unit 10 iaitu Tun Perak Bendahara Melaka. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 146 hingga 150. Jom kita start. Standard pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama 5.3.3 iaitu menguraikan kebijaksanaan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ataupun KMM. Yang kedua adalah K5.3.4 iaitu menggambarkan cara macam mana kita menyatakan penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Tun Perak. Dan yang terakhir K5.3.6 iaitu menghuraikan kepentingan nilai taat setia kepada pemimpin. Sekarang kita akan tengok apakah kebijaksanaan Tun Perak. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, aspek kebijaksanaan Tun Perak yang pertama adalah dari segi pentadbiran iaitu pengurusan kerajaan Melaka. Dia kata Tun Perak berjaya mewujudkan kerjasama yang erat antara Sultan dan juga pembesar. Pembesar ni tak semestinya bendahara sahaja. Ia termasuklah Laksamana, Temenggung, Penghulu Bendahari dan lain-lain lagi dalam pentadbiran tersebut. Dan kerjasama ini berjaya meluaskan lagi Empayar Melaka seperti peta yang cikgu letak kat sebelah ni adalah peta Empayar Melaka pada waktu tu. Meliputi Tanah Melayu, pantai timur Sumatera dan juga Kepulauan Riau Lingga. Jadi kita boleh tengok dari sini, dari hujung Patani ni sehinggalah ke Riau Lingga di sini dan dari Jambi ni ke Aruni. Ini adalah pantai timur Sumatera. Ini Kepulauan Riau Linggi dan juga ini Tanah Melayu. Kebijaksanaan Tun Perak yang kedua adalah dari aspek pertahanan iaitu strategi Tun Perak ni dalam memastikan keselamatan kerajaan Melaka. Okey, berdasarkan pembelajaran kita lalu, kita telah lihat kebijaksanaan Tun Perak dalam serangan Siam yang pertama iaitu dia membawa penduduk Kelang dalam pertempuran bersama kerajaan Siam, bersama tentera Siam. Jadi untuk serangan yang kedua ni, Siam ni nak balas dendam terhadap Melaka. Jadi Tun Perak ni dia mengarahkan supaya jamung dipasang. Ni jamung-jamung ni, jamung ni bermaksud andang ataupun suluh ataupun kalau kita tengok gambar ni, dia merupakan obor api. Okey, jadi dia memasang obor di sepanjang perairan Selat Melaka ataupun di pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai Melaka waktu tersebut. Jadi tentera Siam membatalkan hasrat untuk menyerang Melaka kerana mereka menyangka ramai tentera yang berada di perairan pantai tersebut yang telah bersiap sedia untuk berperang dengan tentera Siam, tetapi rupa-rupanya hanyalah jamung yang dipasang di pokok bakau. Jadi ia menunjukkan kebijaksanaan Tun Perak dalam merangka strategi untuk mempertahankan perairan pantai Melaka. Kebijaksanaan Tun Perak yang ketiga adalah dari aspek diplomati ataupun hubungan dengan kerajaan luar. Jadi dia kata Tun Perak ni berjaya mengekalkan keamanan dan menjamin keselamatan Melaka daripada ancaman luar. Sebagai contoh ancaman Siam ni lah. Jadi apa yang dibuat, Tun Perak ni menulis surat kepada Raja Siam untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Jadi Melaka ni dia nak kawan dengan Siam ni sebab dia nak mengekalkan keamanan dan keselamatan Melaka daripada diancam oleh Siam. Siam kan suka serang Melaka waktu tersebut. Jadi untuk menjalinkan hubungan persahabatan ni supaya tidak berlakulah lagi serangan. Jadi Raja Siam pun menyambut baik hasrat tersebut. Jadi terjalinlah hubungan diplomatik antara dua kerajaan ini. Kebijaksanaan Tun Perak yang keempat, kita boleh lihat daripada aspek agama Islam. Sebagaimana yang kita tahu, agama Islam telah tersebar meluas sehinggalah ke kerajaan Melaka. Jadi Tun Perak ni merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Jadi Tun Perak ni menggalakkan kedatangan ulama ke Melaka. Dia disuka kalau ulama tu datang ke kerajaan Melaka dan menasihati Sultan. Tun Perak juga menasihati Sultan. Kan peranan Tun Perak kan sebagai penasihat Sultan. Jadi dia pun menasihati Sultan supaya memerintah kerajaan Melaka mengikut ajaran Islam.
Dan kebijaksanaan Tun Perak yang terakhir yang terdapat dalam buku teks adalah mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi apa yang dibuat? Jadi kebijaksanaan Tun Perak terbukti apabila beliau mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka dalam peristiwa anaknya Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad. Peristiwa yang berlaku ni adalah apabila Raja Muhammad ni dia menunggang kuda melalui perkampungan bendahara Tun Perak tu. Jadi pada waktu ketika itu Tun Besar ni dia bermain sepak raga bersama rakan-rakannya. Apabila Raja Muhammad ni lalu, ni adalah Tun Besar lah. Dikatakan gambaran bahawa ni adalah Tun Besar, dia menyepak raga tu terkenalah destar Raja Muhammad ni. Destar tu macam tengkolok lah, dia duduk atas kepala tu. Bila terkena dia kata cis, jatuh destar beta oleh Tun Besar. Dia pun mengeluarkan dia punya keris, dia pun menikam ulu hati Tun Besar, lalu matilah Tun Besar. Dan pengikut-pengikut bendahara waktu tu keluar lengkap bersenjata untuk menyerang Raja Muhammad ni. Tetapi bendahara Tun Perak kata dia melarang pengikutnya menuntut bela, sebaliknya meminta mereka supaya setia kepada Sultan Melaka waktu tu. Sebab apa? Dia kata adat hamba Melayu tidak pernah derhaka kepada Sultan. Macam yang awak belajar konsep daulat dan derhaka pada tahun 5 tu, inilah yang digunakan oleh bendahara Tun Perak. Jadi disebabkan setianya Tun Perak ni terhadap Sultan Melaka, jadi tidak berlakulah peristiwa balas dendam terhadap Raja Muhammad. Tetapi Raja Muhammad telah dihantar oleh ayahnya ataupun ayahandanya Sultan Mansur Shah ke negeri Pahang untuk dijadikan raja di situ. Beliau Raja Muhammad tidak diterima sebagai pengganti sultan di negeri Melaka. Macam mana ya kita nak menyatakan penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Tun Perak ni? Jom kita tengok. Okey, untuk cara menyatakan penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Tun Perak ni adalah yang pertama kita boleh buat. Salah satu cara adalah dengan melawat pameran yang diadakan di muzium. Kebanyakan muzium kebiasaannya akan mengadakan pameran berkenaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kita boleh pergi melawat pameran bagi melihat dan mengkaji dengan lebih mendalam tentang kehebatan-kehebatan tokoh terbilang ketika Kesultanan Melayu Melaka dulu. Sebagai contohnya Tun Perak lah. Dan yang kedua, kita juga boleh membaca kehebatan Tun Perak sama ada melalui buku atau di internet. Macam sekarang kita belajar berkenaan Tun Perak melalui buku teks, dan kita boleh juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam. Yang ketiga adalah dia kata saya akan mencontohi sikap Tun Perak, iaitu setia terhadap pemerintah. Macam yang kita belajar tadi, betapa setianya Tun Perak tu kepada Sultan, dia tidak membalas dendam terhadap peristiwa pembunuhan anaknya Tun Besar. Dan cara yang terakhir adalah dia kata saya pula bercita-cita untuk mempertahankan negara seperti Tun Perak. Macam yang Tun Perak mempertahankan kerajaan Melaka daripada serangan Siam, kita juga boleh bercita-cita untuk mempertahankan negara kita daripada serangan luar. Sebagai contoh dengan menjadi askar, polis, tentera dan sebagainya. Untuk kepentingan nilai taat setia kepada pemimpin pula, kenapa pentingnya taat setia kita ni terhadap pemimpin negara kita? Yang pertama adalah untuk menjamin sesebuah kerajaan dapat bertahan lama dalam keadaan aman dan harmoni. Kalau rakyat tidak setia kepada pemimpin, maka timbullah pelbagai masalah seperti pergaduhan, konflik dengan kerajaan dan sebagainya. Yang kedua adalah menentukan masa depan dan kejayaan sesebuah negara. Yang ketiga adalah untuk menjamin kestabilan politik, sosial dan juga ekonomi negara. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, dia kata pandainya semua orang sebab tahu betapa pentingnya nilai taat setia ni kepada pemimpin kita. Sekian sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan jumpa minggu hadapan dengan tajuk Hang Tuah. Terima kasih kepada semua. Bye, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan jangan lupa lagu Jonjo Ina itu sila nyanyi sendiri bersama-sama dengan QR code yang telah disediakan dalam buku teks.
Cikgu dah boleh nyanyi, tak ada suara.